Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti channel ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas minat tuan berkenaan dengan channel ini. Sedikit pengenalan tentang channel ini. Nama channel ini adalah Belajar Baki Kereta yang diasaskan oleh saya sendiri, iaitu Suhaimi bin Murtada. Objektif bagi channel ini adalah berkongsi ilmu asas, belajar berkenaan kenderaan yang selalu kita guna, terutamanya kereta secara teknikal. Pada tahun 2011, saya pernah menghantar ke YouTube rencana dengan tajuk Belajar Baki Kereta, pengenalan 1 hingga 6. Ketika itu, YouTube tidak begitu popular. Ianya hanya boleh diakses dengan menggunakan komputer. Saya tidak dapat meneruskan channel ini sebab kekangan masa dan kurangnya ilmu multimedia pada diri saya. Dan juga saya menerbitkan sebuah CD yang bertajuk Belajar Baki Kereta. Alhamdulillah, pada masa ini saya ada banyak masa terluang. Dan dengan adanya aplikasi multimedia yang begitu canggih, saya berhasrat untuk meneruskan cita-cita saya, iaitu berkongsi ilmu asas berkenaan kenderaan, terutama kereta secara teknikal. Sebagai contoh, insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana sesebuah enjin itu boleh hidup dan terus hidup. Yang kedua, sistem-sistem terdapat pada sesebuah kenderaan. Yang ketiga, komponen-komponen asas yang ada pada kenderaan. Yang keempat, tindakan semasa kecemasan dan kerosakan-kerosakan kecil. Yang kelima, penjagaan, penyelenggaraan kereta secara teknikal dan lain-lain lagi. Untuk perkongsian ilmu ini, buku rujukan saya ialah buku ni, iaitu Book of the Car yang dicetak pada tahun 1980. Buku ini diterbitkan di United Kingdom dan percetakannya dibuat di Taiwan. Dan juga rujukan-rujukan saya lain adalah buku-buku yang lain berserta dengan video-video YouTube yang terdapat di dalam media sekarang untuk memudahkan anda semua faham. Bila kita membicarakan tentang kenderaan, terutamanya kereta, kita biasa membicarakan lebih daripada 70% berkenaan dengan bab enjin. Kerana enjin adalah merupakan jantung kepada sesebuah kereta. Ianya sangat mustahak pada sesebuah kereta. Tanpa enjin, kenderaan atau kereta tidak ada nilai. Dalam membicarakan tentang enjin, saya mengkategorikan kepada dua bahagian, iaitu enjin yang menggunakan bahan pembakar petrol dan satu lagi adalah enjin yang menggunakan kuasa pembakar diesel. Apa yang akan saya sampaikan pada pelajaran kali ini adalah bagaimana sesebuah enjin yang menggunakan bahan pembakar minyak petrol bekerja dan boleh menghidupkan enjin. Tapi sebelum itu, jika anda rasa channel saya ini baik dan memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng dan sharekan dengan family-family dan rakan-rakan. Sekarang, mari kita sama-sama mengikuti penjelasan saya seterusnya. Untuk perkongsian ilmu bagi YouTube saya yang pertama pada tahun 2021 ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana sesebuah enjin yang menggunakan bahan pembakar petrol itu hidup dan terus hidup. Macam mana enjin itu bekerja
untuk ianya terus hidup. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita perlu mengenali dulu komponen-komponen basic, iaitu komponen-komponen asas yang terdapat pada enjin ini untuk bekerja. Sekarang kita lihat piston, connecting rod, crankshaft. Ini adalah tiga komponen yang terpenting dalam enjin. Dan seterusnya kita lihat ya. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula macam mana sesebuah enjin ini bekerja ya. Kita perhatikan lejang pertama, lejang kedua, lejang ketiga, lejang keempat. Apa yang saya masukkan lejang adalah perjalanan piston dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dan warna putih sebut stroke. Maknanya perjalanan daripada lejang atas ke bawah, lejang satu, bawah ke atas, lejang kedua. Kemudian dia ada atas ke bawah, lejang 3 dan bawah balik ke atas ke lejang 4. InsyaAllah kejap lagi saya akan jelaskan. Cuma anda perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan lejang ataupun stroke ya. Dan warna putih dia bagi stroke, kita panggil lejang. Mudah kita nak faham. Dan sekarang kita kenali pula komponen-komponen tambahan untuk memudahkan kita faham bagaimana pembakaran boleh berlaku dalam sebuah enjin. Mula-mula kita tengok intake manifold, yang kedua intake dan exhaust valve. Intake manifold adalah di mana minyak dan udara masuk melalui ruang ini ke dalam ruang pembakaran di atas piston. Intake dan exhaust valve adalah valve-valve di mana angin atau udara dan minyak masuk, dan exhaust valve adalah di mana bahan bakar yang telah terbakar di dalam atas piston akan keluar. InsyaAllah kita akan lihat nanti selepas ni ya. Kemudian fuel injector dan spark plug. Fuel injector adalah di mana injector yang mengeluarkan ataupun menyembur minyak ke dalam intake manifold yang akan dibawa oleh angin masuk ke dalam tempat pembakar. Di mana spark plug pula tugas dia adalah memberi percikan api di dalam tempat bahan pembakaran untuk membakar campuran udara dan minyak petrol. Sekarang kita lihat bagaimana pembakaran boleh berlaku dalam sesebuah enjin. Stroke pertama, stroke kedua, stroke ketiga dan stroke keempat. Okey, sekarang kita lihat. Ini adalah stroke pertama ataupun lejang pertama. Kita istilahkan dia lejang sebab mudah untuk semua faham ya. Ada lejang pertama adalah piston daripada atas sekali dia bergerak ke bawah. Pada masa yang sama inlet valve terbuka. Apabila inlet valve terbuka dan piston turun ke bawah, di dalam atas piston ini dia akan jadi vacuum, kosong. Maka dia akan menyedot udara daripada luar dan juga dia akan menyedot semburan minyak daripada injektor tadi masuk ke dalam ruang pembakar di atas piston. Ini adalah lejang pertama. Kita lihat ya. Okay, bila sampai ke bawah sekali piston tadi, maka inlet valve akan mula tertutup. Kita lihat, ini kita istilahkan lejang pertama untuk mudah faham. Dan setelah di bawah sekali, piston akan bergerak ke atas. Dalam pergerakan ini, macam saya cakap tadi, inlet valve akan tertutup. Maka udara dan minyak petrol yang berada di dalam atas piston akan dimampat oleh piston sebab pergerakan piston daripada bawah ke atas. Kita lihat seterusnya. Okey, di masa ini piston berada di paling atas sekali. Ketika ini campuran udara dengan petrol telah dimampat ke tahap yang paling tinggi dengan suhu kepanasan. Di penghujung pergerakan piston ke atas inilah maka spark plug ataupun palang pencucur akan memberi spark atau memberi api untuk membakar campuran udara dan petrol ini. Kita lihat ya.
Okey, ini adalah terjadi pembakaran. Ini adalah lejang yang ketiga. Lejang ketiga inilah di mana start enjin dia mempunyai kuasa yang kuat, sebab apabila pembakaran berlaku pada penghujung lejang kedua tadi, maka pada lejang ketiga pembakaran itu akan merebak dan dia akan memberi satu kuasa yang kuat kepada di dalam sini untuk menolak piston ke bawah. Di sinilah dikatakan lejang kuasa, iaitu yang memberi kuasa kekuatan kepada enjin untuk terus bergerak. Okey, kita tengok video seterusnya. Tengok pembakaran pun dah merebak sampai ke seluruh kawasan. Okey, sampai ke bawah sekali, piston dah bawah sekali. Maka selepas piston ke bawah, dia akan naik balik. Sebelum dia naik balik, maka exhaust valve dia akan terbuka. Kita lihat ya, ini adalah lejang keempat, di mana piston punya pergerakan daripada bawah ke atas. Semua tadi, gas-gas tadi, semua udara, minyak semua terbakar dalam kawasan pembakar tadi akan ditolak balik keluar. Oleh sebab piston bergerak daripada bawah ke atas dan exhaust valve akan dibuka. Maka kita tengok pergerakan dia. Tengok exhaust valve terbuka, semua yang terbakar akan ditolak keluar. Ini adalah lejang exhaust, lejang yang keempat. Maka begitulah seterusnya akan bermula balik dengan lejang 1, lejang 2, lejang 3 dan lejang 4 dan seterusnya. Sehinggalah enjin kita dimatikan. Sekarang kita lihat bagaimana kelajuan piston bergerak. Tengok belakangan kita adalah tulis RPM, revolution per minute. Di atas sana adalah rotation per second, maknanya dalam 1 saat. Pergerakan piston kita dah akan catat. Okey, 166 stroke, maknanya 166 kali dia punya tu. Turun naik. Kita lihat kembali ya, punya laju kan, dia punya pergerakan dia dalam satu, yang di atas tu 1 saat punya laju jalan. Kalau kita tengok RPM belakangan ni adalah 1 minit. Alhamdulillah, kita telah sama-sama melihat bagaimana pembakaran pada sesebuah enjin itu boleh berlaku. Dengan ada pembakaran yang baik pada enjin, ia akan hidup dan terus hidup. Apa yang kita saksikan ini adalah enjin yang menggunakan bahan pembakar minyak petrol. Begitu juga sebaliknya, jika kereta kita gagal dihidupkan, ini bermakna salah satu elemen pembakar, sama ada petrol atau udara atau percikan api, gagal sampai ke ruang pembakar di atas piston pada masa yang ditetapkan. Okey, sekarang ni yang menjadi persoalan pada kita, iaitu yang ditanya kepada kita, bagaimana petrol yang telah bersih dengan kuantiti yang mencukupi boleh sampai ke ruang pembakar di dalam enjin. Itu persoalan pertama. Yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan percikan api kuasa tinggi untuk dihantar ke spark plug bagi tujuan pembakaran. Okey, yang ketiga, bagaimana kita nak bersihkan udara sebelum ia yang masuk ke dalam ruang pembakar di dalam enjin. Untuk mengetahui dan mempelajari semua persoalan-persoalan di atas, jangan ketinggalan mengikut channel ini seterusnya. Pesanan saya, jika anda rasa channel ini baik dan memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share dengan family dan rakan-rakan. Sekian, terima kasih. Wassalam.